Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi 27 hari bulan hari Isnin. Selamat datang ke Cafe Peachtree. Casey Michael, pemilik Cafe Peachtree dan pengasas DCI serta College Sedona. Saya ala-alukan Nurul Ibrahim. Saya CJ Arau. Sangat gembira jumpa kalian semua sekali lagi. Hari ini kami ada soalan yang menarik dari seorang wanita dari Malaysia bernama Isabel. Mari kita dengar. Saya Isabel dari Malaysia. Saya seorang peniaga buah-buahan dari Malaysia. Saya ingin tahu apa jenis benih untuk mengurangkan pembaziran dalam industri buah-buahan. Dapat buah-buahan yang berkualiti yang dapat dijual sebelum mereka jadi masak dalam masa singkat. Juga sama ada soalan saya berkaitan dengan pemanasan global. Terima kasih. Baik, Isabel dari Malaysia. Soalan yang tak panjang tapi ada 4-5 elemen di dalamnya. Saya berbincang dengan Nur tentang soalan sebegini. Biasanya untuk soalan yang ada banyak elemen, lebih baik kami bahagikan mereka kepada bahagian-bahagian yang kecil dalam pelan 4 langkah. Saya nak buka kepada kalian untuk berbincang. Saya rasa dia nak tahu 4 benda. Pertama, bagaimana kurangkan pembaziran dalam industrinya. Dalam hal ni, dia tanya tentang industri buah-buahan tapi dapat ditunjukkan kepada apa jua industri seperti industri telefon bimbit, komunikasi dan sebagainya. Kedua ialah kualiti buah-buahan. Dalam bidangnya ialah buah-buahan, tapi boleh ditunjukkan kepada produk lain atau perkhidmatan. Ketiga ialah dapat jual dalam masa yang tepat. Dia kata jual dengan cepat. Saya rasa maksudnya ialah pada masa yang tepat. Ni kerana tak sempat jika terlalu awal atau terlalu lewat. Keempat adalah masalah ni berkaitan dengan pemanasan global. Jadi, biar kami mula dengan mengurangkan pembaziran. Apakah pelan 4 langkah untuk kurangkan pembaziran di sekitaran kita? Saya dapat satu akal. Ia sebenarnya datang dari buku Kurno Lamrin. Ketika Isabel tanya tentang buah yang masak pada masa tertentu, saya teringat suatu bab dalam buku Kurno Lamrin. Bahagian bab ni lebih kurang 600 tahun. Ia disebut tentang karma atau benih yang ganjil. Menurut bab ni, untuk perkara berlaku pada waktu matang pada masa yang tetap, tak terlalu awal atau terlalu lewat, mereka masak pada masa yang sesuai. Jadi anda perlu rujuk kepada nombor 7 dalam top 10 tu. Ingat apa tu nombor 7? Bertutur kasar. Selepas bertutur kasar, bertutur kasar lah. Perbualan kosong. Ya, perbincangan yang tak bermakna. Ya, perbualan yang sia-sia tak bermakna. Salah satu daripada perbualan ni ialah saya nak lakukan ni tapi tak buat. Contohnya Casey Michael, saya dah terkira Casey Michael ada 27 projek yang tengah dijalankan pada ketika ni. Seperti buku Dr. Nobel, saya beritahu beliau saya akan habis tulis 4 tahun yang lalu lah. Anda cakap buat rancangan tapi tak laksanakan pelan tu. Benda tu secara tradisional dalam buku-buku kuno kata hasil tanam takkan matang pada waktu yang anda jangkakan. Misalnya matang terlalu awal atau terlalu lambat. Itulah sesuatu yang anda boleh lakukan, Isabel. Ingat tak, benih lebih kecil daripada pohon pokok. Elakkan dari kata-kata halus yang anda tahu anda tak benar-benar nak lakukan atau tak dapat selesaikan tu.
selesaikan apa yang dijanjikan dan jangan cakap apa-apa sekiranya tak dapat laksanakan kerana kesuntukan masa. Betul tak Kishmai ke? Seji. Sebelum kita teruskan, nak tanya sama ada hal ni boleh juga dituju kepada benda-benda lain seperti jika saya dalam industri kereta, saya juga nak kurangkan pembazilan. Bolehkah konsep benih ni dituju kepada industri lain? Oh, tentu boleh. Kan ada apa yang disebutkan gelung pihak ketiga. Anda tanam benih dan dibawa pulang ke rumah dan lihat keadaan isteri dan anak-anak anda. Saya suka Seiji yang bawa hal ni ke tahap yang lebih luas. Pasti akan berlaku. Apakah pendapat anda, Nur? Tentu tentang pembaziran, saya cadangkan berhati-hati agar tak membazir makanan atau sumber-sumber. Mungkin kita tak sedar akan kelakuan kecil yang bazir sumber. Misalnya, jangan ambil terlalu banyak makanan sehingga tak dapat habis lalu buang pula. Inilah hal-hal yang praktikal. Saya perlu jaga-jaga kerana saya ada masalah ni. Saya makan sikit tapi isu saya ialah saya tak dapat habis semua makanan saya. Dia selalu marah saya, katanya jangan buang makanan. Jadi saya lah yang makan untuknya kebanyakan kali. Tahukah ada ide yang baik? Dia ambil 50 tahun untuk faham ni. Belilah pinggan yang kecil. Jadi tak payah fikir kerana tak dapat isi banyak makanan di dalamnya. Buanglah pinggan-pinggan yang besar dan masalah ini pun selesailah. Oh, itu cara baik. Bagaimana dengan sumber-sumber lain seperti pencetak printer, scanner? Jangan membazir kertas di pejabat dan cuba tanam benih kecil untuk hentikan pembaziran. Inilah caranya untuk mencegah pembaziran buah-buahan di industri anda. Seji nak teruskan yang lain atau masih ni? Ya. Menurut konsep DCI, iaitu 4 bunga, terutamanya bunga nombor 3. Kita kata benih yang tertanam akan bercambak menjadi bunga yang sama dan wujud di persekitaran kita. Bunga nombor 3. Ia penting di sini. Tambahan dari cadangan Nur, dengan mengeluarkan kelakuan kami bazir sumber kecil, ia akan ubah keadaan persekitaran kita. Tambahan pula saya bazir sikit. Contohnya buang masa orang, walaupun ia bukan sesuatu fizikal tapi sesuatu yang buruk kan. Ya, elakkan daripada perbualan kosong. Ya, perbualan-perbualan yang kosong tu. Saya sedar kebelakangan ni saya semak berita terlalu kerap. Berita yang disiarkan tak tukar setiap jam, tapi disebabkan oleh krisis, saya rasa nak semak berita setiap jam. Saya sedar saya hanya membazirkan masa sahaja. Jadi semak berita setiap 2 hari dah cukup untuk kita. Ya, setakat ni kami dah bincang 2 daripada soalannya, iaitu pembaziran dan tepat masa untuk sesuatu berlaku. Yang tertinggal ialah bagaimana cara untuk dapat buah-buahan yang berkualiti, atau secara luar ialah bagaimana dapat produk yang berkualiti. Apakah pendapat anda? Ini bukan setakat mengenai benih, lebih pada sesuatu yang konvensional. Tapi sesuatu yang saya belajar dalam hidup saya, Seji dan saya buat banyak kerja penterjemahan. Nur juga menterjemah. Kami dah dapat keran untuk anda kan? Dapatkah anda? Ya, dah dapat semalam secara email. Ya, kami menterjemah buku-buku. Saya ada langkah untuk saya tak terjemah dengan terlalu cepat. Lambat tetapi berkualiti. Contohnya hari ini saya hanya habis setengah muka surat dalam 4 jam. Tapi saya pastikan ia berkualiti.
Selepas tu baru mempercepatkan kerja ni. Jadi cadangan saya, setiap kerja yang kami lakukan termasuk meditasi atau masak makanan malam untuk keluarga, pastikan ia berkualiti. Jangan risau tentang masa. Lalu tabiat berkualiti tinggi akan berterusan serta mempercepatkannya kemudian. Apakah pendapat anda, Nur? Saya bersetuju. Dari segi benih, saya terfikir dua benda. Pertama, apabila kami berkongsi apa-apa dengan orang lain, seperti bertutur, mengajar atau memberi nasihat, pastikanlah kami beri sesuatu ucapan atau idea yang terbaik. Ini kerana kita perlu menganggap mereka seperti benih kita. Jika kita rasa mereka berpisah dengan saya, tu salah faham. Jadi kita perlu berikan yang terbaik kepada orang di depan kita, sama ada kita beri nasihat atau lagu jika mereka minta anda buat sesuatu untuk mereka. Jadi saya pastikan diri saya beri sesuatu yang terbaik kerana itu akan tertanam benih di mana saya akan terima kualiti yang terbaik kemudian di dalam hidup saya. Saya terfikir mungkin mengekalkan komitmen seperti berusaha mengikuti 10 kelakuan baik dengan ada buku 6 kali itu. Saya pun tak tahu, saya berfikir tentang kualiti dan saya rasa kita mesti beri sesuatu yang berkualiti. Tak pasti adakah ini berkaitan dengan topik ni. Ya, Seji, apakah yang seterusnya? Saya tengah berfikir tentang kualiti baik dan tepat masa untuk sesuatu berlaku. Satu cara tanam benih yang baik ialah memikirkan keperluan orang lain. Apabila kita mengenali seseorang, kami mula tahu seseorang itu suka sesuatu dan dilakukan dengan cara tu. Jadi saya tahu orang ni suka cara ni. Saya akan cuba berusaha lebih dengan berfikir jika saya berada dalam situasi beliau, tak semestinya ia kualiti yang terbaik untuk saya, tapi untuk mereka. Dengan ni kami dapat buat sesuatu yang berkualiti. Pada masa yang sama, saya cuba sama ada ni masa yang sesuai atau tak untuk berbincang sesuatu dengan mereka. Saya bukan pakar dalam bidang ni, tapi saya hanya cuba lakukannya dengan kerap agar tanam benih. Bagaimana pula dengan kepanasan global? Oh, ni soalan yang menarik kerana saya belajar ekonomi persekitaran dalam pengajian sarjana saya. Idea ni kuat dalam minda saya. Salah satu sebab saya suka sistem DCI ialah punca masalah tak dijumpai kat luar, tapi dapat dicari kat dalam perkara yang kami lakukan tu. Adakah berkaitan dengan pemanasan global? Jawapannya tidak. Adakah kedua-dua masalah datang dari biji benih yang sama? Ya, saya rasa. Pada pendapat saya, ia berpunca dari penggunaan sumber yang berlebihan dan tak berhati-hati, bazir masa orang lain dan masa diri sendiri dan sebagainya. Saya rasa kedua-dua ni saling berkaitan, bukan dari segi punca akibat, tapi berpunca dari benih yang sama. Ya, cadangan anda sungguh canggih. Kepanasan global, buah-buahan tak masak pada masa yang tepat atau tak dapat jual, tak saling berkaitan dari segi punca dan akibat, tapi mereka berpunca dari benih yang sama. Itulah idea yang canggih. Misalnya, benih yang sama mengakibatkan kepanasan global dan buah masak pada masa yang sama. Kepanasan global tak mengakibatkan buah-buahan masak pada masa yang salah. Itu ide yang canggih. Ide yang merebak di kalangan rakan-rakan hippie lama saya. Mereka kata bumi bertindak balas terhadap penyalahgunaan melalui wabak virus. Ide ni seperti macam benda
hippie yang crazy, seolah-olah bumi ada minda, ia penat digali lubang-lubang, langit penat kerana pencemaran asap-asap hitam, atau langit dan bumi sekarang bertindak balas dengan wabak virus untuk memusnahkan kami kerana kita ni memusnahkan bumi. Saya rasa tu idea hippie yang membayangkan bumi bagai manusia, tapi idea bahawa kita fikir berhak memusnahkan tempat kediaman haiwan-haiwan serta bumi bertindak balas bukan sesuatu yang tak masuk akal, kan? Jadi itulah yang saya fikirkan. Oh, masuk akal, kan? Persekitaran juga sebahagian daripada benih kita yang berjambak. Marilah kita buat kesimpulan. Saya tahu ada banyak bahagian dalam soalan ni. Biar saya ulangi. Kurangkan pembaziran, buah-buahan yang berkualiti, jual pada waktu yang tepat adalah berkaitan dengan pemanasan global. Untuk kurangkan pembaziran, kita kata elakkan ucapan yang sia-sia yang tak bermakna atau rancangan yang sia-sia. Ya, buat rancangan untuk apa yang kita tak boleh lakukan. Jadi jangan ambil terlalu banyak projek. Dan keduanya ialah elakkan daripada pembaziran kecil-kecilan dalam hidup kita. Jangan bazir makanan atau sumber-sumber atau beli benda-benda yang tak perlu sebagai contoh. Jadi untuk buah-buahan berkualiti, cuba bagi kualiti yang terbaik dalam setiap benda yang kita lakukan kepada orang lain, seperti memasak hidangan, memberi nasihat atau masa kita. Jadi berilah masa berkualiti daripada bergosip atau sesuatu yang sia-sia saja. Ya, dalam bahagian masa yang berkualiti, kami kata berapa masa yang diambil, bertambah usaha yang lebih kepada mereka yang memerlukan bantuan. Apa yang ketiga? Ya, cuba bagi sumber yang terbaik yang anda miliki. Ya, ambil masa untuk beri sesuatu yang berkualiti adalah sejenis meditasi. Ya, berkaitan dengan meditasi, ya. Ya, untuk kemampuan menjual benda pada masa yang tepat, kami kata cuba fikir keperluan orang dulu. Perbualan yang tak bermakna. Saya suka cadangan tentang fikir tentang keperluan orang lain dulu. Ya. Itu je, Isabel. Biasanya kami nak 4 atau 4 orang atau seberapa banyak orang yang kami perlu untuk melaksanakan pelan 4 langkah. Jadi cara yang senang untuk saya ialah carilah seseorang yang memerlukan beberapa keperluan yang sama dengan saya. Kami boleh cuba cari seorang untuk beberapa pelan 4 langkah kami. Saya teringat seseorang pemuda yang berasa amat excited pada hari kedua program kami. Dia kata, oh Sheila, saya dah jumpa seorang yang perfect. Dia miskin, sakit, keseorangan. Saya dapat tanam 3 benih sekaligus. Bolehkah saya buat pengumuman? Ya, kalian semua yang sedang tonton Peachtree Morning Show, saya dapat satu akal kerana kita terkurung di rumah. Lalu saya pun dah tonton semua filem Netflix. Saya seorang yang memang suka dengan muzik. Saya rasa kita boleh berkongsi senarai muzik bersama. Inilah alamatnya, iaitu musicmixed@diamondcuterinstitute.com. Buat satu senarai muzik di Spotify selama sejam. Muzik-muzik anda yang anda nak berkongsi dengan kita di Peachtree Morning Show di seluruh dunia. Jadikan gaya anda sendiri seperti muzik klasikal, muzik rock and roll, muzik Neil Young, muzik yang terbaik. Apa jenis muzik saja, dalam apa-apa bahasa pun boleh. Hantarlah senarai Spotify ke
musicmix@diamondcuterinstitute.com. Kami akan pilih senarai yang menarik untuk semua setiap minggu. Pada hari Jumaat, kami akan umumkan senarai yang berjaya dipilih agar anda ada sesuatu pada hari Minggu di mana tiada Peachtree Morning Show untuk sarapan pagi. Jadi anda dapat dengar senarai muzik Peachtree. Tapi mesti ada Spotify agar ia sah, ya. Jika tak, kami takkan mainkan rancangan kami, muzik di rancangan kami, ya. Ya, untuk mereka yang tak tahu, apa yang anda boleh buat ialah pergi ke Spotify dan buka senarai muzik anda. Lihat. Ya, di sini ada 3 titik. Tekan titik ni dan pilih share. Jika anda buat di telefon bimbit, tekan copy link dan more. Kemudian tekan mail, lalu hantar ke email ini, iaitu musicmix@diamondcutterinstitute.com. Lagi satu pengumuman ringkas, Peachtree juga ada dalam podcast. Jika anda nak dengar pengajaran atau perbualan kami semasa berjogging atau buat lain benda, Peachtree Morning Show ini boleh dapat dicari melalui kod QR di sini. Kami akan masukkan ni dalam deskripsi. Ni ide yang bagus. Saya tak tunggu-tunggu nak hantar senarai lagu saya. Anda buat lagumu untuk minggu pertama? Ya. Baik, mari kita tunjuk soalan untuk esok. Dari Masi, seseorang lelaki dari Romania. Hai Geshe-la dan pakar-pakar TCI, saya dari Romania. Terima kasih rancangan pagi yang baik ni yang telah membawa banyak kebaikan kepada saya. Seperti yang anda tahu, dalam krisis ni, ada bisnes dapat banyak keuntungan, ada tak dapat langsung. Bagi saya adalah kedua. Tak ada kontrak, tiada klien, tak ada upah. Apakah punca, sebab dan cara penyelesaiannya serta apa yang saya boleh buat sekarang? Oh, soalan yang sesuai untuk masa ni. Ya, inilah soalan untuk esok 28 hari bulan, kan? Ya, Geshe-la nak memperkenalkan orang yang akan jawab soalan ni besok. Ya, kami ada Juan Medina dari Colombia. Beliau seorang wartawan terkenal di sana dan pernah mengikuti pengajian di College SCIM. Beliau akan jawab beberapa soalan. Lagi Victor Gonzalez dari Bandar Mexico yang memiliki bisnes perikanan yang hebat bersama isterinya. Kedua-dua mereka akan berada di rancangan esok untuk jawab soalan ni kerana soalan ni tentu susah untuk saya. Terima kasih. Jumpa esok. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.